kualiti udara seluruh negara. Kita ada 51 stesen. Ya. Dan juga titik panas, bilangan titik panas di rantau ASEAN, terutamanya di negara jiran, Sumatera dan Kalimantan, dan juga di negara Malaysia. Dan juga keadaan cuaca. Bila ketiga-tiga ini kita akan lihat dan pantau. Dan kebelakangan dari sejak 25 Julai baru ini, peningkatan titik panas hotspot yang dikesan melalui satelit terdapat lebih kurang 200 lebih dan meningkat ke 600 lebih pada 26-27 dan sekarang ni menurun. Menurun ya. Pada keadaan tu pada 30 Julai 2 stesen di barat Semenanjung mengalami keadaan tidak sihat, iaitu di Pelabuhan Kelang dan juga di Kuala Selangor. Dan alhamdulillah pada terakhirnya bacaan yang kita terima semalam 1 Ogos jam 5 petang, semua stesen 51 stesen adalah dalam keadaan 41 sederhana, tidak ada yang dalam keadaan tidak sihat. So kita terus memantau dan ambil tindakan-tindakan yang sewajarnya lah. Dari segi cerapan data-data yang diperolehi ni Puan, sebagai contoh titik-titik panas yang dikenal pasti tersebut, bagaimana ia memberi kesan kepada keadaan jerubu semasa? Sebagai contoh, selepas titik panas dikesan, berapa lama tempoh yang diambil untuk jerubu ini mula dikesan di kawasan-kawasan yang seperti mana yang kita dapat tahu sekarang ni? Apabila kita dapatkan bacaan titik panas ni setiap hari dan bila kita nampak peningkatannya dalam masa sehari dua, stesen-stesen kalau kita dapat kesan lah, dapat kesan di Sumatera, dalam sehari dua bacaan-bacaan di stesen di barat Semenanjung meningkat. Dan kita lihat arah angin ya. Dan dalam masa sehari dua. Jadi kalau kita tengok tadi 26 Julai itu dia meningkat. Dalam 30 bulan Julai bacaan di Pelabuhan Kelang telah pun bacaan yang tidak sihat. Walaupun jumlah titik panas yang dikesan sekarang ini telah pun menurun, tetapi apa yang mungkin jerubu yang berlaku sekarang ini adalah kesan daripada yang sebelum ini Puan ya. Sebab angin tiup tu dia akan ambil masa ya. Jadi kita berharap bilangan titik panas di Sumatera dan juga di negara kita sendiri buat masa ni negara di Semenanjung memang tidak ada titik panas yang dikesan. Usaha saya rasa orang ramai pun mungkin kebakaran ni kita dapat kesan ya. Berlakunya jerubu ni ada dua lah, di melintasi desa daripada negara jiran dan juga dalaman ya. Titik panas yang dapat dikesan memang setiap hari kita dapat juga bacaan yang di negara kita. Tetapi keadaan jerubu ataupun kemerosotan udara ni yang kita lihat dalam bulan Jun dahulu dan juga Julai yang kita alami sekarang ni adalah dari merantasi desa. Jadi kalau kita lihat kebakaran tu ada dua ya. Satu terbakar, satu dibakar. Kalau di negara kita ni mana yang lebih banyak? Kalau dibakar tu banyak kita terima aduan. Kita terima aduan-aduan orang membakar. Bakar ni dia kecil-kecilan lah, bakar sampah, bakar untuk pertanian. Memang kerap terima, tapi kecil-kecilan ni dia selalunya memberi setempat, memberi kemerosotan udara dan juga kacau ganggu dan ketidakselesaan. Dengan bau lagi. Bau dan penduduk setempat. Jadi dan kita juga pantau supaya tidak berlakunya keadaan terbakar, terutamanya di tanah-tanah gambut. Jadi jabatan memang ada satu program mencegah kebakaran di tanah gambut di negara kita lah. Sebabnya tanah gambut ni kalau dia dah terbakar amat sukar dipadam lah. Jadi pihak bomba kadang-kadang tu terpaksa berkemah di situ dan untuk memadamkan, sebab tanah gambut selalunya tanah gambut ni terbakar. Tetapi orang awam juga dinasihatkan sekiranya berada di kawasan-kawasan yang senang terbakar macam ni, janganlah lalai lah. Mungkin puntung-puntung rokok dan sebagainya ataupun unggun-unggun api sekiranya dibiarkan, kalau terbakar dia akan merebak cepat dan
susah nak dipadamkan sebab dia bawah dia boleh terbakar di bawah. Geografi kawasan Tanah Gambut ni lebih banyak di kawasan mana, Puan? Oh, kita geografinya Tanah Gambut ni kita ada program kita ni di kawasan-kawasan yang mudah terbakar Tanah Gambut ni. Kita dapat dia ada di Selangor, Johor, Pahang, di Kelantan dan juga di Sabah dan Sarawak. Program-program ni ada di buat tempat. Jadi dalam apa tu? Penduduk setempat yang berada di kawasan ini boleh tahu apa sebenarnya keadaan sekeliling, dan bagaimana pula dengan bila berlaku salah laku sebegini, pasti ada hukuman, tapi hukumannya RM500,000 untuk yang RM2,000 hingga RM500,000. Tapi adakah itu tidak cukup untuk menghalang orang daripada membuat pembakaran terbuka? Itulah tu saya ingin memberi peringatan lah, ya. Sebab Jabatan Alam Sekitar, pegawai penguatkuasa memang keadaan begini kita aktifkan plan pencegahan kebakaran ni, memang mereka akan buat rondaan. Kalau tertangkap memanglah, ya. Selalunya dia orang lari. Ya, dia orang lari. Jadi kalau tertangkap memang akan diambil tindakan mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling, dan dendanya kalau kecil-kecil tu kita boleh compound lah RM2,000. Tapi kalau besar dan juga membahayakan, kita ada ambil tindakan mahkamah. Dia punya denda maksimumnya adalah RM500,000. Dan juga untuk pengetahuan, ya, pindaan kepada akta ini, pindaan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling ini baru saja diluluskan oleh Parlimen. Dan salah satu daripada peruntukan baru adalah kuasa untuk menangkap. Jadi sesiapa yang dijumpa caught red-handed lah kita katakan, membakar, kalau dia dapat tangkap, dapat dia di lapangan, pegawai penguatkuasa boleh tangkap. Tapi sekarang ni belum dikuatkuasakan lah, baru diluluskan oleh Parlimen. Jadi saya berharap dengan adanya peruntukan baru ini, insya-Allah kuranglah orang membuat pembakaran. Selalunya mereka akan membakar dan hilang dan lari, dan banyak aduan diterima, orang kata mana jabatan tak membuat ambil tindakan, ya. Jadi saya memang berharaplah rakyat Malaysia ni hentikanlah pembakaran terbuka, kerana ia akan menjejaskan kualiti udara setempat dan juga kesihatan awam. Itu sebab dah dipinda. Tapi seolah-olahnya macam diterima dalam setengah budaya kita ni, gaya hidup kita ni macam alah biarlah dibakar sampah belakang rumah. Jadi mentaliti tu kita nak tukar macam mana, Puan? Banyak program kesedaran juga Jabatan Alam Sekitar menjalankanlah program jadi kesedaran supaya jika dibakar sampah ataupun untuk kawasan terbuka, pembakaran terbuka ni akan menjejaskan kualiti udara, ketidakselesaan setempat dan kesihatan mereka yang mempunyai gangguan ataupun asmatik dan mudah terjejas kesihatannya sekiranya terhidu. Mereka akan mengalami masalah kesihatan. Baik, jadi dalam bulan Ramadan ini umat Islam berpuasa. Jadi pesanan Puan kepada semua, ya, sama ada yang berpuasa ataupun seluruh rakyat Malaysia dalam keadaan jerubu sekarang ni. Dari segi tentulah jangan membakar, ya. Kalau jangan melakukan pembakaran terbuka. Tetapi kalau juga terserempak ataupun ternampak, ya, kebakaran yang terbakar tu ataupun orang yang melakukan pembakaran terbuka, cepatlah kalau yang terbakar tu panggillah bomba dan juga Jabatan Alam Sekitar untuk ambil tindakan. Jabatan Alam Sekitar kita memang bukalah kita punya bilik operasi 24 jam. Nombor 1-888-2727. Boleh buat aduan. Jadi memang nasihat jangan membuat pembakaran terbuka. Kalau pegawai penguatkuasa tiba dan ditangkap,
pasti tindakan undang-undang akan diambil. Tiada kompromi lagi ya. Tiada kompromi kerana ia akan menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia. 2,000 kompang tu bukan sikit-sikit untuk jumlah tu. Jangan bermain api ya. Jangan bermain api tiba itu pun betul kena padanya. Terima kasih Puan Halimah sempat berkongsi bersama kami dan kita harapkan seperti kata Puan Halimah tadi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ni dan pastikan kesihatan anda dan sebagai berbalik pada soal integriti juga sebenarnya Hazri. Kalau kita nampak laporkan dan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia tak nak memberikan kesan yang buruk pada orang lain, jangan terlibat dalam kejadian yang sama. Cuma saya terfikir, nanti kalau dekat-dekat raya nanti nak bakar lemang macam mana? Adakah itu dikira sebagai pembakaran terbuka? Okey, kita akan kongsikan dengan Facebook, kita tanyakan dengan Puan Halimah dan kita bawakan dalam laman Facebook sebentar lagi. Kalau ada arahan terkini daripada Jabatan kita, kami akan maklumkan kepada anda. Jangan risau, raya lambat lagi, kita puasa dulu. Raya lambat lagi. Okey, apapun selepas ni kita akan bawakan anda tentang bagaimana luka kualiti udara seluruh negara. Kita ada 51 stesen. Ya. Dan juga titik panas, bilangan titik panas di rantau ASEAN terutamanya di negara jiran, Sumatera dan Kalimantan dan juga di negara Malaysia. Dan juga keadaan cuaca. Bila ketiga-tiga ini kita akan lihat dan pantau dan kebelakangan dari sejak 25 Julai baru ni peningkatan titik panas hotspot yang dikesan melalui satelit terdapat lebih kurang 200 lebih dan meningkat ke 600 lebih pada 26-27 dan sekarang ni menurun. Menurun ya. Pada keadaan tu pada 30 Julai dua stesen di barat Semenanjung mengalami keadaan tidak sihat iaitu di Pelabuhan Kelang dan juga di Kuala Selangor dan alhamdulillah pada terakhirnya bacaan yang kita terima semalam 1 Ogos jam 5 petang semua stesen 51 stesen adalah dalam keadaan 41 sederhana, tidak ada yang dalam keadaan tidak sihat. So kita terus memantau dan ambil tindakan-tindakan yang sewajarnya lah. Dari segi cerapan data-data yang diperolehi ini Puan sebagai contoh titik-titik panas yang dikenal pasti tersebut, bagaimana ia memberi kesan kepada keadaan jerubu semasa? Sebagai contoh, selepas titik panas dikesan, berapa lama tempoh yang diambil untuk jerubu ini mula dikesan di kawasan-kawasan yang seperti mana yang kita dapat tahu sekarang ni? Apabila kita dapatkan bacaan titik panas ni setiap hari dan bila kita nampak peningkatannya dalam masa sehari dua stesen-stesen kalau kita dapat kesan lah dapat kesan di Sumatera dalam sehari dua bacaan-bacaan di stesen di barat Semenanjung meningkat dan kita lihat arah angin ya. Dan dalam masa sehari dua. Jadi kalau kita tengok tadi 26 Julai itu dia meningkat. Dalam 30 bulan Julai bacaan di Pelabuhan Kelang telah pun bacaan yang tidak sihat. Walaupun jumlah titik panas di kesan sekarang ini telah pun menurun. Tetapi apa yang mungkin jerubu yang berlaku sekarang ini adalah kesan daripada yang sebelum ini Puan ya. Sebab angin tiup tu dia akan ambil masa ya. Jadi kita berharap bilangan titik panas di Sumatera dan juga di negara kita sendiri buat masa ni negara di Semenanjung memang tidak ada titik panas yang dikesan usaha saya rasa orang ramai pun mungkin kebakaran ni kita dapat kesan berlakunya jerubu ni ada dua lah di merentasi desa daripada negara jiran dan juga dalaman titik panas yang dapat dikesan memang setiap hari kita dapat juga bacaan yang di negara kita. Tetapi keadaan jerubu ataupun kemerosotan udara ni yang kita lihat dalam bulan Jun dahulu dan juga Julai yang kita alami sekarang ni adalah dari merantasi desa. Jadi kalau kita lihat kebakaran tu ada dua ya. Satu terbakar, satu dibakar. Kalau di negara kita ni mana yang lebih banyak? Kalau dibakar tu banyak kita terima aduan. Kita terima aduan orang membakar. Bakar ni dia kecil-kecilan lah, bakar sampah, bakar untuk pertanian. Memang kerap terima, tapi kecil-kecilan ni dia selalunya memberi setempat, memberi kemerosotan udara dan juga
kacau ganggu dan ketidakselesaan. Dengan bau lagi. Ya, bau dan penduduk setempat. Ya. Jadi dan kita juga pantau supaya tidak berlakunya keadaan terbakar. Terutamanya di tanah-tanah gambut. Jadi jabatan memang ada satu program mencegah kebakaran di tanah gambut di negara kita lah. Sebabnya tanah gambut ni kalau dia dah terbakar amat sukar dipadam lah. Jadi pihak bomba kadang-kadang tu terpaksa berkemah di situ dan untuk memadamkan sebab tanah gambut selalunya tanah gambut ni terbakar. Tetapi orang awam juga dinasihatkan sekiranya berada di kawasan-kawasan yang senang terbakar macam ni, janganlah lalai lah. Mungkin puntung-puntung rokok dan sebagainya ataupun unggun-unggun api sekiranya dibiarkan, kalau terbakar dia akan merebak cepat dan susah nak dipadamkan sebab dia bawah dia boleh terbakar di bawah. Geografi kawasan tanah gambut ni lebih banyak di kawasan mana, Puan? Oh, kita geografinya tanah gambut ni kita ada program kita ni di kawasan-kawasan yang mudah terbakar tanah gambut ni. Kita dapat dia ada di Selangor, Johor, Pahang, di Kelantan dan juga di Sabah dan Sarawak. Program-program ni ada di buat tempat. Jadi dalam harapkan apa tu? Penduduk setempat yang berada di kawasan ni boleh tahu apa sebenarnya keadaan sekeliling dan bagaimana pula dengan bila berlaku salah laku sebegini, pasti ada hukuman, tapi hukumannya RM500 untuk yang RM2,000 hingga RM500. Tapi adakah itu tidak cukup untuk menghalang orang daripada membuat pembakaran terbuka? Itulah tu saya ingin memberi peringatan lah ya. Sebab Jabatan Alam Sekitar, pegawai penguatkuasa memang keadaan begini, kita aktifkan plan pencegahan kebakaran ni, memang mereka akan buat rondaan. Kalau tertangkap, memanglah ya. Selalunya dia orang lari. Ya, dia orang lari. Jadi kalau tertangkap memang akan diambil tindakan mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling, dan dendanya kalau kecil-kecil tu kita boleh compound lah RM2,000. Tapi kalau besar dan juga membahayakan, kita ada ambil tindakan mahkamah. Dia punya denda maksimumnya adalah RM500,000. Dan juga untuk pengetahuan ya, pindaan kepada akta ini, pindaan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling ini baru saja diluluskan oleh Parlimen. Dan salah satu daripada peruntukan baru adalah kuasa untuk menangkap. Jadi sesiapa yang dijumpa caught red-handed lah kita katakan, membakar, kalau dia dapat tangkap, dapat dia di lapangan, pegawai penguatkuasa boleh tangkap. Tapi sekarang ni belum dikuatkuasakan lah, baru diluluskan oleh Parlimen. Jadi saya berharap dengan adanya peruntukan baru ni, insya-Allah kuranglah orang membuat pembakaran. Selalunya mereka akan membakar dan hilang dan lari, dan banyak aduan diterima, orang kata mana jabatan tak membuat ambil tindakan ya. Jadi saya memang berharaplah rakyat Malaysia ni hentikanlah pembakaran terbuka kerana ia akan menjejaskan kualiti udara setempat dan juga kesihatan awam. Itu sebab dah dipinda. Tapi seolah-olahnya macam diterima dalam setengah budaya kita ni, gaya hidup kita ni macam alah biarlah dibakar sampah belakang rumah. Jadi mentaliti tu kita nak tukar macam mana, Puan? Oh, banyak program kesedaran juga Jabatan Alam Sekitar menjalankanlah program. Jadi kesedaran supaya jika dibakar sampah ataupun untuk kawasan terbuka, pembakaran terbuka ni akan menjejaskan kualiti udara, ketidakselesaan setempat dan kesihatan mereka-mereka yang mempunyai gangguan ataupun asmatik dan mudah terjejas kesihatannya sekiranya terhidu. Mereka akan mengalami masalah kesihatan. Baik, jadi dalam bulan Ramadan ini umat Islam berpuasa. Jadi pesanan Puan kepada semua, ya, sama ada yang berpuasa ataupun seluruh rakyat Malaysia dalam keadaan jerubu sekarang ni. Dari segi tentulah jangan membakar ya. Kalau jangan melakukan pembakaran terbuka. Tetapi kalau juga terserempak ataupun terdampak ya kebakaran yang terbakar tu, ataupun orang yang melakukan pembakaran terbuka,
cepatlah kalau yang terbakar tu panggillah bomba dan juga Jabatan Alam Sekitar untuk ambil tindakan. Jabatan Alam Sekitar kita memang bukalah kita punya bilik operasi 24 jam. Okey. Nombor 1-000-88-20-2727. Boleh buat aduan. Jadi memang nasihat jangan buat pembakaran terbuka. Kalau pegawai penguatkuasa tiba dan ditangkap, pasti tindakan undang-undang akan diambil. Tiada kompromi lagi ya? Tiada kompromi kerana ia akan menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia. 2,000 kompang tu bukan sikit-sikit untuk jumlah tu. Jangan bermain api ya. Jangan bermain api nanti itu pun betul kena padanya. Terima kasih Puan Halimah sebab berkongsi bersama kami dan kita harapkan seperti kata Puan Halimah tadi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ni dan pasti kesihatan anda dan sebagai berbalik pada soal integriti juga sebenarnya Hazri. Kalau kita nampak laporkan dan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia tak nak memberikan kesan yang buruk pada orang lain, jangan terlibat dalam kejadian yang sama. Cuma saya terfikir, nanti kalau dekat-dekat raya nanti nak bakar lemang macam mana? Adakah itu dikira sebagai pembakaran terbuka? Okey, kita akan kongsikan dengan Facebook, kita tanyakan dengan Puan Halimah dan kita bawakan dalam laman Facebook sebentar lagi. Kalau ada arahan terkini daripada Jabatan Alam Sekitar, kami akan maklumkan pada anda. Jangan risau.